أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kurniaan dan juga kesempatan yang diberikan kepada kita. Maka kita sama-sama dapat menunaikan solat fardu maghrib secara berjamaah, yang mana mungkin sebelum ni ada kekangan dan sebagainya, namun kita diberi peluang pada malam ini untuk sama-sama bersolat secara berjemaah di Masjid Sungai Ramal Luar Kajang yang berbahagia ini. Alhamdulillah. Satu hari ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sebuah hadis daripada Anas bin Malik, anna rajulan qala, ya Nabi Allah, ayat du'a'i afdal. Seorang lelaki yang bernama Anas bin Malik, seorang sahabat besar kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, apakah doa yang paling afdal? Kalau kita nak minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala ni, ya Rasulullah, apakah doa yang afdal untuk kita minta? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tus'alullah al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah keampunan dan juga kesejahteraan di dunia dan juga di akhirat. Nabi jawab pendek je. Kalau kamu nak minta doa sesuatu kepada Allah, maka mintalah doa agar Allah selamatkan kamu, berikan kesejahteraan dunia dan akhirat. Anas bin Malik radhiyallahu anhu esoknya datang lagi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayat doa afdal. Esok Anas bin Malik jumpa Nabi SAW lagi dan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah doa yang afdal? Oh, ni nama sifat manusia ni kan. Maka kata Nabi SAW, tus'alullah al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Kalau kau nak minta doa kepada Allah, mintalah al-afw, keampunan dan juga kesejahteraan dunia dan akhirat. Tak puas hati lagi Anas bin Malik, lusa dia datang lagi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, ya Rasulullah, ayat doa afdal. Wahai Rasulullah, bagi tahu pada aku apakah doa yang afdal kalau nak minta doa pada Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda perkara yang sama, tus'alullah al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Nabi sekali lagi menjawab, kalau kau nak minta doa kepada Allah, mintalah keampunan dan juga kesejahteraan dunia dan akhirat. Tuan-tuan, inilah namanya manusia. Nama kata manusia ni, kita ni kadang-kadang tak puas dengan satu jawapan. Kalau kita hari ni jemput Pak Imam, Mam, jom datang rumah saya malam ni, ada bacaan tahlil Yasin sikit lah kan, doa arwah apa semua untuk arwah ayah mak saya ni. Maka
Pak Imam pun datanglah. Lepas isyak nanti apa semua datang rumah. Lepas baca Yasin, doa, Pak Imam doa seminit je habis. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagai tuan rumah, pendek benar doanya kan. Tak rasa puas. Sepatutnya doa tu biarlah sampai lenguh-lenguh tangan nak angkat ni, sampai bersandar tangan ke atas bahu, atas peha ke apa semua, supaya nak menampakkan biar doa tu mintalah banyak sikit. Minta apa semua kan. Ini bukan nak buat selalu ni doa majlis, doa selamat apa semua ni. Jadi minta doa tu biarlah panjang sikit. Itu. Maka sangkaan Anas bin Malik begitu juga kepada Nabi. Bila ditanya, ya Rasulullah, apakah doa yang afdal? Sekurang-kurangnya ya Rasulullah bagi tahulah doa yang ini, minta ini, minta ini, minta ini. Dia nak jawapan yang panjang daripada Nabi. Tapi Nabi kata 3 kali 3 hari benda yang sama saja. Maka kata Rasulullah, mintalah keampunan dan juga kesejahteraan dunia dan akhirat. Itu je. Menunjukkan bagi kepada kita apa dia? Doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan keampunan akan dosa, ini adalah satu benda yang penting. Nabi sampai 3 kali ulang benda yang sama, menunjukkan bahawa kepada kita doa untuk memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan, ini bukan satu benda yang kecil, ini satu benda yang besar. Kalau kita nak doa minta kepada Allah, mintalah apa yang Nabi sabdakan ini, iaitu mintalah ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan dosa-dosa, dan juga minta kesejahteraan dunia dan juga akhirat. Tuan-tuan, kalau kita lihat sepanjang 50 tahun kita hidup, 60 tahun kita hidup, berapa banyak dosa yang telah kita lakukan, sama ada sengaja maupun yang tidak sengaja. Dosa kita kepada ibu dan ayah kita. Waktu orang tua dulu hidup lagi, ada tak kita melukakan hati mereka? Kita pernah buat mereka menangis kerana perbuatan kita, sampailah mak ayah kita meninggal dunia. Adakah mak ayah kita meninggal dunia dalam keadaan redha ataupun tidak ke atas kita? Itu baru dosa kepada mak ayah. Dosa pula kepada orang lain. Dosa kepada kawan-kawan. Mungkin kita pernah pinjam duit dia tapi tak pernah nak bayar. Mungkin kita pernah mengutuk dia, kita pernah mengeji dia, kita pernah mengata dia, yang mana menyebabkan kata-kata kita tu menyebabkan dia tu sampai mungkin dibuang kerja, fitnah yang kita lemparkan sampai dia boleh bercerai suami isteri. Apatah lagi dosa-dosa besar yang mungkin kita lakukan, seperti meminum arak, berjudi, berzina dan sebagainya. Kalau kita lihat, ini semualah dosa-dosa yang perlu kita mohon keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Belum dikira lagi dengan dosa-dosa secara lahiriah kita ni. Sombong kita kepada manusia. Allah Ta'ala uji kita dengan sedikit kekayaan. Allah beri kita ini, mungkin kereta kita mungkin lebih besar daripada orang lain, kita merasakan diri kita hebat dan sebagainya. Allah berikan kepada kita rumah yang mungkin besar sikit daripada jiran sebelah. Rumah sama, teras 2 tingkat, tapi kita boleh modify ke depan sikit. Oh, kita rasa hebat dah. Yang mana sombong ni tuan-tuan, benda yang kadang-kadang tak rancang. Tak ada orang tiba-tiba nak merancang kesombongan, tak ada. Tapi apabila kita ni memakai satu benda yang lebih hebat daripada orang, automatik sombong tu datang. Tiba-tiba jadi riak dalam diri dan sebagainya. Jadi inilah dia yang Nabi SAW suruh, kalau kita berdoa kepada Allah SWT akan suatu doa, mintalah Allah agar mengampunkan dosa-dosa kita. Kenapa tuan-tuan? Kerana dosa kita inilah akan menyebabkan kita besok susah di alam kubur kita. Semua orang akan menghadapi kematian. Mati ataupun maut ini satu benda yang pasti. Semua orang akan merasai kematian, dan semua orang akan
menuju ke alam seterusnya. Apakah bukti bahawa satu mati itu satu benda yang pasti? Kita melihat ibu dan ayah kita yang sebelum ini pernah wujud bersama kita, hari ini sudah tidak ada. Kawan-kawan yang dulu sama-sama satu saf dengan kita sembahyang, hari ini sudah tidak ada. Menunjukkan bahawa kita juga satu masa nanti akan pergi meninggalkan dunia yang fana ini. Oleh yang demikian, mati cepat atau lambat itu saja. Nak kata mati ni, dia bukan kira faktor usia tua, bukan sebab sakit, bukan sebab terlantar, bukan sebab apa. Mati ni sebab apabila sampai ajal maka dia mati. Tak kata bila kata muda lambat mati. Ramai je hari ni orang muda mati, aksiden dan sebagainya. Ada orang kita tengok dekat hospital macam nak mati, tak mati-mati pula. Ada orang tiba-tiba dengar pagi ni dah meninggal si fulan. Apa pasal? Tiba-tiba jatuh bilik air, kepala terentak atas singki, mati. Jadi macam-macam cara orang mati hari ni. Oleh yang demikian, apa yang perlu kita sedari bahawa semua orang yang akan menuju kepada kematian, kita nak kalau boleh kita mati dalam keadaan tidak berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baru cerita pasal mati. Belum lagi cerita apabila jenazah diusung pula ke kubur. Apabila jenazah dah disolatkan, dah dikafankan, tiba masa untuk dibawa ke alam kubur, ke alam barzah. Orang yang mati, dia tahu tempat yang bakal diduduki nanti. Bagi si mati yang merasai kematian, dan dia itu Allah berikan dia kematian yang husnul khatimah, dia akan merasai bahawa kubur yang bakal dia masuk kejap lagi ni akan menjadi taman-taman daripada taman-taman syurga. Raudatun min riyadil jannah. Ni dia. Maka kata si mati kepada yang mengusung dia, qaddimu ni. Hai, cepat sikit. Laju sikit bawa aku ke kubur. Sebab apa? Sebab dia tahu kubur dia bakal menjadi taman-taman daripada taman-taman syurga. Adapun kalau sekiranya orang itu mati dalam keadaan dosa yang banyak, dia mati dalam keadaan tidak diampunkan dosanya oleh Allah, maka dia siap berkata lagi, aina tazhabuna biha. Kemana kau orang semua nak bawa aku ni, kata si mayat. Janganlah cepat-cepat sangat kan. Itulah keadaannya. Jadi begitulah nasib bagi mereka yang mana dosa yang tidak diampunkan. Rasa macam kejap lagi ni, aku ni nak dikena humban dalam lubang api neraka ni. Maka janganlah cepat-cepat sangat, kau orang semua nak bawa aku ke mana. Jadi keadaan resah gelisah, tidak tahu apa yang berlaku ke atas diri dia. Kawan-kawan yang mengusung dia tidak tahu apa yang bakal dihadapi. Mungkin anak-anak yang mengusung kita besok, dia tidak tahu apa yang mak ayahnya akan hadapi besok dalam kubur. Tetapi orang yang meninggal dunia, dia tahu bahawa sungguhnya kubur itu akan menjadi taman-taman syurga ke, ataupun menjadi lubang-lubang daripada api neraka. Apabila telah masuk dalam kubur, satu hal lagi pula nak berjumpa dengan malaikat mungkar nakir. Nak menjawab soalan kubur bersama mungkar nakir yang kita semua tahu jawapan dan soalannya. Semua orang tahu soalan dan juga jawapan kepada soalan mungkar nakir. Tapi soalan bocor ini tidak boleh dijawab dengan lisan. Kalau sekiranya diri kita ini dipenuhi dengan dosa, susah nak menjawabnya. Amalan kita tak boleh nak menjawab kerana dosa kita ni. Tapi bagi mereka yang diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka lancar perbicaraannya. Belum lagi kita kira ular yang bakal Allah Taala munculkan di alam kubur, yang bernama Suja'ul Aqra, yang akan menggigit orang yang berdosa ini. Orang yang berdosa akan digigit oleh ular ni, yang mana satu kali gigitan itu bisa bertahun-tahun lama rasanya. Jadi begitulah balasan kepada manusia yang berdosa. Sebab itulah tuan-puan,
Apa yang kita lakukan pada hari ini sudah betul. Apa yang kita buat hari ini betul dah jalan kita. Datang ke masjid, bersusah payah, tak kereta, naik motor, ada jalan kaki, ada naik basikal. Datang untuk solat berjemaah, datang untuk dengar kuliah, dengar hadis Nabi, dengar ayat Quran. Ini jalan sudah betul. Maka ikuti jalan yang betul ini dan stay lah kita sampai kita hujung hayat. Kesian kepada kawan-kawan kita yang mungkin sampai ke usia senja ini pun masih tidak nampak pintu masjid, masih tidak nampak pintu pagar masjid, masih lagi tidak nampak untuk bersolat bersama-sama imam, di belakang imam dan sebagainya. Maka kita ajaklah, kalau ada kawan-kawan, saudara mara, bahkan ahli keluarga kita sendiri, ibu ayah, anak-anak, ajak mereka beramai-ramai datang ke masjid. Bukan sebab apa pun, sebab kita nak keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Malik dalam Al-Muwatta ada menceritakan, satu hari Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu datang ke rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Umar satu hari dia datang jumpa dengan Abu Bakar. Apabila Umar ketuk pintu, Assalamualaikum, ya masuk. Umar pun masuk dan sedang melihat Abu Bakar menarik lidahnya. Abu Bakar tengah menjelirkan lidah dan dia pegang, dia tarik lidah gitu. Umar yang melihat keadaan Abu Bakar yang membuat lidahnya begitu, apa kata Sayyidina Umar Al-Khattab? Ghafarallahu lak, kata Umar Al-Khattab. Kata Umar, ni apa ke hair? Kata orang Perak lah kan, ni apa ke hair kan, tiba-tiba pegang lidah gitu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni kamu, wahai Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Inilah antara sebab yang akan menjerumuskan aku ke dalam kebinasaan. Dia tunjuk lidah dia. Dia pegang lidah. Dikata apa kepada Umar? Ini yang bakal menjerumuskan aku ke dalam kebinasaan. Lidah ni. Betul ataupun tidak apa yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini? Benar tuan-tuan. Hari ini lidah punca perkelahian adik-beradik. Sebab lidah kita menabur fitnah, manusia sampai bercerai-berai, sampai mungkin putus silaturahim, mungkin sebab lidah ini. Sebab lidah juga mungkin kerana itu orang jadi benci kepada seorang itu dan sebagainya. Inilah punca kepada kebinasaan. Dan kalau kita lihat realiti hari ini pun sama. Hari ini mungkin bukan kita punya lidah berkata-kata, tetapi mungkin tangan kita yang suka sangat memforward ataupun menaik mesej-mesej yang mungkin tidak benar, tidak sahih, dok post dalam grup yang mana mungkin post tersebut menyebabkan satu orang baik difitnah oleh kita. Kita tak mendengar satu benda yang jelas, berita yang sahih daripada benda ni, tiba-tiba kita memforwardkan benda yang tidak benar. Jadi bukan kerana lidah sahaja, mungkin tangan kita dan sebagainya akan menjerumuskan kita ke dalam kebinasaan. Kalau kita lihat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di era Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang namanya munafik. Tak semua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini baik. Di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam masih ada banyak sekali orang yang membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara yang boleh kita highlightkan iaitulah ketua munafik, iaitulah Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul bukan setakat munafik, dia ni bapa kepada munafik Madinah ketika itu. Ketika mana Nabi SAW menjadi seorang yang hebat di kota Mekah, mengajak manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala,
Abdullah bin Ubay ni juga beriman, banyak menjadi rujukan orang penting di Madinah ketika itu. Sebab Nabi belum tiba lagi di Madinah, maka apa saja yang mungkin orang nak rujuk, orang boleh rujuk kepada Abdullah bin Ubay. Tiba-tiba bila Nabi SAW berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah Al-Munawwarah, maka orang dah mula tak mencari Abdullah bin Ubay ni. Apa saja masalah, orang rujuk terus pada Nabi SAW. Oleh yang demikian, Abdullah bin Ubay bin Salul ini merasakan terancam kedudukannya. Dia merasakan bahawa ini sebab Nabi datang ke Madinah lah kan, orang dah tak, orang mula dah tak ada nak mengagung-agungkan aku, orang tak ada nak jumpa aku sangat dan sebagainya. Akhirnya dendam kesumat dia ini meluak-luak kepada Nabi SAW. Namun tidak dizahirkan, nama pun munafik. Orang munafik ini tidak menzahirkan dia punya kebencian. Dalam hati begitu benci Nabi, tapi dalam zahirnya bukan main lagi. Seperti mana Allah berfirman dalam surah Al-Munafiqun ayat yang pertama, ya Rasulullah, engkaulah orang yang hebat, kami follow engkau, kami mengagung-agungkan engkau dan sebagainya. Tapi hati penuh kebencian kepada Nabi SAW. Abdullah bin Ubay ni, kalau ikutkan tuan-tuan yang pernah pergi Madinah Al-Munawwarah, antara masjid Nabi dengan rumah Nabi sebelah je, kurang lebih macam ruang solat masjid Sungai Ramal Luar Kajang ni, sebelah sana tu lah kan rumah Nabi, yang menjadi kubur Nabi SAW sekarang ini. Bila Nabi keluar rumah, Nabi terus saja ke mihrab Nabi, sebelah aja. Orang yang menanti-nantikan untuk Nabi keluar dan memanggil orang sembahyang, Abdullah bin Ubay. Bukan calang-calang, dia siap tunggu lagi. Nabi nak keluar solat, Nabi keluar saja, Nabi dah keluar, solat. Ni Abdullah bin Ubay ni, dia solat belakang imam. Nak kata munafik ni, bukan Pak Bilal Masjid Sungai Ramal, bukan contoh kan. Ni cerita dia Abdullah bin Ubay ni kan. Jangan nanti orang kata ni duduk belakang imam kan, ada pula. Bermakna itu perwatakan dia depan orang, bukan main. Depan Nabi bukan main, hebat, duduk belakang Nabi semayang. Tapi apabila berlaku contohnya peperangan Uhud, siapakah yang membuat lubang sehingga Nabi jatuh ke dalam lubang? Abdullah bin Ubay. Dia yang sengaja gali lubang supaya Nabi jatuh mati. Dia tak bunuh Nabi terus, tapi dia buat gitu. Dalam perang Uhud juga, ketika Nabi SAW nak menuju ke medan Uhud, Nabi berhenti satu tempat yang hari ini ada satu masjid namanya Masjid Dirak, Dal Ra'ain, Dirak. Sebelum Nabi nak pergi medan Uhud, Nabi nak cek dulu bala tentera 1,000 orang ni. Dah Nabi pun buka baju besi apa semua, maka dinamakan Masjid Dirak. Dirak tu maksudnya baju besi, baju perisai Nabi pakai tu. Sempena peristiwa Nabi kira tentera ni, maka dinamakan Masjid Dirak. Ketika Nabi telah menyusun atur 1,000 orang, tiba-tiba ada 300 di kalangan 1,000 ini yang Nabi tak kenal. Rupa-rupanya di kalangan mereka itu, di kalangan umat Islam yang ingin berperang mewakili Islam, berjihad ini, 300 daripadanya Yahudi. Siapa yang bawa Yahudi ni? Abdullah bin Ubay bin Salul ni. Kata Yahudi, ya Rasulullah, biar kami teruk sama perang. Dah tahu kamu ni kekurangan, dah short sikit orang apa semua. Tentera Mekah waktu itu 3,000, kamu kekurangan orang, kami ada 300 ni, biar kita tolong. Kata Yahudi ni. Nabi kata no. Nabi kata tak, kod mana pun, biar kita perang, biar kita berjuang tanpa ada puak-puak Yahudi ni. Sebab besok kalau kita ditakdirkan menang, puak Yahudi ni, dulu Muhammad, kami lah yang tolong sama-sama perang, takkan tak ingat kot, takkan tak boleh lulus kot kan, tanas keping 2 apa semua. Contoh gitulah ibaratnya. Jangan ada puak-puak ini dalam perjuangan ni. Maka 300 ni bersama dengan Ubay, dengan Abdullah bin Ubay, semua patah balik.
Maka Nabi masuk ke medan perang sebanyak 700 sahaja. Bayangkan 700 nak menentang 3,000 orang. Ini Abdullah bin Ubay. Namun begitu, dalam pada Abdullah bin Ubay ni membuat 1001 macam untuk memburukkan Nabi. Apa saja yang dia tak buat, semua benda dia buat supaya orang benci Nabi. Oleh kerana dia ketua munafik, maka dia bawa macam-macam supaya orang benci Nabi. Simbah minyak bagi orang benci kepada Rasulullah melalui kata-kata, melalui perbuatan. Ini Abdullah bin Ubay. Namun menjelang kepada kematiannya, dia berjumpa dengan anak dia yang namanya Abdullah bin Ubay. Anak dia nama Abdullah bin Abdullah. Kata, wahai anakku, kalau aku mati nanti, mintalah Nabi jubah dia tu kapankan mayat aku. Mintalah Nabi untuk mensolatkan jenazah aku. Dan mintalah Nabi untuk mendoakan kesejahteraan dan keampunan untukku. Ini Abdullah bin Ubay yang buat macam-macam kepada Nabi SAW, minta supaya Nabi doakan kesejahteraan untuk dia. Sebab dia tahu apa yang dia buat itu salah, apa yang dia buat itu dosa dan sebagainya. Maka dia minta Nabi sendiri untuk solatkan jenazah dia. Ketika kematian Abdullah bin Ubay bin Salul ini, Nabi SAW tidak berada di Madinah ketika itu. Nabi berada di luar. Namun berita kematian Abdullah bin Ubay ini sampai kepada Nabi SAW. Nabi terus naik kuda, terus memacu kudanya menuju pulang ke Madinah. Ini nak kata tuan-tuan, nak kata manusia rahmatan lil alamin ni, sikap Nabi walaupun orang benci dia, Nabi tak pernah benci kepada musuh-musuh. Hari ni musuh-musuh Islam aja yang buat macam-macam atas nama Islam. Tapi Nabi sendiri sebagai orang Islam tak ajar umat untuk benci pada musuhnya sendiri. Begitulah yang namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam Abdullah bin Ubay buat sampai dia kata, air kencing keldai aku ni lebih mulia daripada kata-kata Muhammad itu. Punya Nabi bukan tak tahu macam-macam benda dia buat ni, tapi itu dia kata peribadi, seorang lelaki yang mempunyai peribadi rahmatan lil alamin macam ni. Nabi terus pulang. Bila dengar je Abdullah bin Ubay mati, terus menuju ke Madinah. Bila jenazahnya nak dimasukkan, dah berada dalam liang lahat, Nabi suruh keluar balik. Nabi pun ambil kepala Abdullah bin Ubay, baringkan di atas riba dia. Nabi baringkan kepala ni, nak kata musuh Islam ni, atas riba Nabi sendiri. Mengenangkan anak tadi tu dah bawa pesan. Maka Nabi pun kata apa? Seorang tolong balik rumah aku sekarang ni, ambil jubah aku. Ada yang kata komis, ada yang kata abaya, maksudnya pakaian luar. Pak Arab dia biasanya pakai jubah gini. Dia ada satu pakaian luar kan, macam imam Masjidil Haram yang pakai emas, nampak emas gitu. Itu satu abaya luar yang tak ada pin apa semua, tak ada. Dia sarung luar aje. Tolong seorang ambil. Sahabat Nabi pun cepat-cepat balik rumah, ambil abaya ni. Nabi pun terus balut jenazah Abdullah bin Ubay, dan Nabi solatkan jenazahnya. Kemudian Nabi sendiri yang memasukkan Abdullah bin Ubay ke dalam liang lahat, dan Nabi mendoakan kesejahteraan kepada Abdullah bin Ubay ini. Nak cerita apa tuan-tuan? Nak cerita bahawa Abdullah bin Ubay ni yang buat macam-macam kepada Rasulullah, tapi Nabi sikit pun tak benci dia. Kalau kita lah tuan-tuan, ada orang begini, apa kata kita buat? Tak datang tu satu hal lah kan. Dah tahu ada orang yang memang dulu buat macam-macam kat kita, buat macam-macam lah menyebabkan kita ni susah, macam-macam lah dia buat. Kita ni dengan penuh amarah, marah apa semua, takkanlah kita buat diam aja kan. Tapi yang kata nama Nabi SAW ni tak pernah ada rasa benci,
kepada Abdullah bin Ubay. Nabi pun mensolatkan jenazahnya. Namun Allah tegur perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Apa kata Allah dalam surah At-Taubah ayat yang ke-84? Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala takum ala qabrih innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasiqun, kata Allah. Dan janganlah kamu wahai Muhammad sekali-kali menyembahyangkan jenazah seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri dan berdoakan di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Surah At-Taubah ayat 84. Maka ini menunjukkan kepada kita bahawa Allah menegur juga kadang-kadang perbuatan Nabi ni. Sebab bila Nabi nak mensolatkan jenazah, Umar Al-Khattab siap tarik jubah Nabi. Umar nak kata Umar Al-Khattab ni tarik jubah Nabi. Ai Rasulullah, takkanlah nak sembahyangkan jenazah dia gitu ibaratnya kan. Dia tu dah bapak munafik. Ai ibarat gitulah. Umar siap kata gitu kan Rasul, tarik jubah Nabi supaya jangan sembahyangkan. Tapi Nabi ni baik tuan-tuan, tu cerita dia. Nabi ni baik orangnya. Maka Nabi pun solatkan. Padahal terang-terang tu bapak munafik tu. Maka Allah tegur perbuatan Nabi. Namun kita pada hari ini tak boleh. Kan, siapa kita nak kata orang tu munafik, orang tu fasik? Kita macam bagus benar kan? Kita tak boleh tuan-tuan, tak boleh kata kepada Imam, "Mam, munafik tu." Tak boleh, tak boleh. Penyudahnya Pak Imam tak sembahyangkan jenazah dia, tak boleh. So kita tak boleh selagi mana dia itu Islam, beriman, dan dia tu belum kafir lagi, kita kena uruskan mayat dia, kapankan dia, sembayangkan dia, dan juga kebumikan dia sebagaimana seorang Muslim. Ini cerita teguran Nabi, teguran Allah Ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah dia benda yang berlaku tuan-tuan. Benda yang berlaku yang menunjukkan bahawa dosa ini wajib untuk kita mohon keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita mohon ampun. Sedangkan Abdullah bin Ubay bin Salul yang memang dia tahu jelas-jelas dah dia memang buat onar kepada Nabi, pun takut akan dosa. Bukan kata kumpulan ungu aja takut berdosa. Ni dia tahu tu. Kumpulan ungu. Kan? Ni satu kumpulan Indonesia yang satu lagu kan. Kan? Apa lagunya? Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Itulah kurang lebih lah. Nanti tuan-tuan YouTube sendiri kan. Cerita dia apa tuan-tuan? Lagu-lagu begini ni ada lagu kat luar tu. Bermakna nak cerita bagi apa dia? Dosa ni banyak tuan-tuan. Kita kalau nak hitung dosa sejak balik dulu sampai umur sekarang, boleh buat tesis, boleh buat satu ensiklopedia kan. Berjilid-jilid banyak dosanya. Dosa dengan mak ayah, dosa dengan orang, macam-macam. Boleh dibuat chapter-chapter by chapter. Nak cerita bagi apa dia? Banyaknya dosa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi adakah kita nak membawa dosa-dosa yang banyak ini ke alam kubur kita, nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala Azza wa Jalla? Oleh demikian, daripada sekarang ini tuan-tuan, kita mohon kepada Allah akan mengampunkan segala dosa-dosa kita. Kita doa kepada Allah agar Allah Ta'ala dengan rela hatinya untuk mengampunkan segala dosa-dosa, sama ada sengaja maupun yang tidak sengaja. Menjelang 7 hari kepada bulan Ramadan Al-Mubarak yang mulia ini, marilah sama-sama kita beriltizam, kita meningkatkan amalan. Kita beriltizam dan meningkatkan amalan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mempertemukan kita kepada dalam bulan Ramadan yang mulia ini, yang mana Allah sudah pasti akan menggandakan setiap amalan. Kita belum tahu tuan-tuan, ada 7 hari lagi ni. Belum tahu depan saya pun sendiri, kita ni akan berjumpa bulan Ramadan yang mulia ni. Belum tahu lagi tuan-tuan. Tapi kita doalah, ya Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu doa yang selalu Pak Imam baca kan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami bulan Rajab dan Sya'ban. Ni dah hujung-hujung Sya'ban ni. Ya Allah, berkatilah kami.
apa saja amalan yang tuan-tuan lakukan di malam nisfu Sya'ban, dalam bulan Sya'ban yang mulia, dengan infak, dengan sedekah, apa semua, kita mohon Allah Ta'ala menerima amalan kita di bulan Sya'ban ini. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah ya Allah kami ini ke dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan Allah menggandakan amal ibadah kita, Allah gandakan pahala-pahala kita. Mudah-mudahan Ramadan kali ini kita buat sehabis baik mungkin. Kita buat yang terbaik, puasa yang terbaik, sembahyang tarawih. Ni orang kata boleh kan, tarawih apa semua ni, insya-Allah mudah-mudahan kekal lah, supaya boleh tarawih satu Malaysia ni apa semua dengan SOP apa kita jagalah. Tapi kita solat malam, kita solat tarawih, bangun malam, buat tahajud dan sebagainya, baca Quran, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan segala dosa-dosa kita. Seperti mana Nabi SAW bersabda dalam hadis, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, kerana dia beriman pada Allah, aku beriman pada Allah, that's why aku puasa, wa ihtisaban, dan mengharapkan agar Allah hisab amalan aku, tambahkan amalan, tambahkan pahala, hapuskan dosa, ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah pasti akan mengampunkan akan segala apa yang telah kita perbuat sebelum-sebelumnya. Namun begitu, walaupun kita membuat amal ibadah yang banyak dan sebagainya, kalau kita ada hutang sesama manusia, kena bayar kan. Itu hutang kena bayar. Ada buat salah sesama manusia, kena mohon maaf. Dosa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah Allah punya pengampunan maha luas. Walaupun dosa kita berbuih lautan, sebesar lautan, tapi pengampunan Allah melangit tinggi. Namun kita punya kesalahan sesama manusia, wajib untuk kita jumpa dan memohon maaf atas segala kesilapan yang telah kita lakukan pada dia. Kalau dia tak maafkan apa yang kita perbuat pada dia, itu soal dia, dia tak maafkan. Tapi kita mesti mau minta maaf, dan kita hendaklah memaafkan orang. Walaupun memaafkan orang ni betul, dia bukan satu benda yang mudah. Sebab dia lah ustaz, saya laki bini gaduh macam nak bercerai hari tu, ni sebab dia lah ni kan, macam-macam sebab. Kita rasa geram berbenar dengan dia ni, sebab dia lah punca segalanya. Tetapi ingatlah bahawa sesungguhnya bila kita memaafkan sesuatu orang, maka Allah Ta'ala juga akan memaafkan segala dosa-dosa kita yang lalu. Allah Ta'ala akan padam, Allah akan gantikan kita punya dengan lebih baik, pahala yang lebih baik, yang mana satu pahala itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Satu pahala yang Allah bagi pada kita itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sebab itulah tuan-tuan, Ramadan yang datang ini mudah-mudahan menjadi satu turning point, menjadi satu muka buku baru untuk kita ni lebih terus beramal. Kalau Ramadan kita ni boleh sembahyang 5 waktu kan, dengan kita bersahur, kita bangun solat subuh, lepas tu kita buat tahajud malam dan sebagainya, kita terus istiqamah amal-amal tersebut selepas berlalunya waktu bulan Ramadan sekalipun. Jadi janganlah kita mesia-siakan amalan Ramadan, amalan di bulan Ramadan yang bakal datang ini dengan perbuatan-perbuatan yang lara dan sia-sia, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menerimalah segala apa sahaja perbuatan amal ibadah yang kita lakukan, insya-Allah. Teruskan bersemangat untuk beribadah, teruskan untuk kita beramal jariah, dan keluarkan sikit sebanyak duit yang kita saving apa semua tu untuk membangunkan dan juga mengimarahkan rumah Allah. Apa sahaja mungkin kita boleh menginfakkan harta kita ke rumah tahfiz, ke rumah anak yatim, macam-macam hari ni dah mula tersebar di Facebook apa semua kan. Ada rumah anak yatim yang buat program sekian, ada pusat sapis yang buat sekian. Kalau kita sumbang RM10 tak luar apa pun tuan-tuan, bahkan itu mungkin menjadi satu amal jariah untuk kita berpanjangan lah sifatnya, insya-Allah. Baik, saya kira cukup sekadarnya. Ada 1 minit lagi baki sebelum masuknya waktu solat isyak, insya-Allah. Aku qali hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah
wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa an walidina wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Kita tangguhkan majlis ilmu kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.